SNR. Apa itu breakout SNR? Sama, dia punya pattern macam Wang Fleet tadi ajar, kena ada SNR yang valid, betul. Mesti orang tanya, breakout tu macam mana Pak? Breakout tu macam mana Pak? So, Pak bagi tahu dekat sini. First, kena tahu. So first kita kena tahu, mesti orang fokus. Mesti dekat time frame daily, weekly ataupun monthly. Okay, mesti dekat time frame weekly, daily ataupun monthly. Line chart ya, line chart. Jangan buka candlestick, buka line chart. Sebab ni apa yang Pak selalu buat lah. So, dia punya macam ni. Pak tunjuk korang tengok je dulu, jangan risau. Nanti Pak akan explain dekat real chart. Jangan risau. So, Pak akan explain dari segi teori dululah. So, dia akan jadi macam ni. Akan ada satu SNR yang valid, which is kat sini adalah resistance. Kenapa resistance yang valid? Macam Wang Fleet ada ajar tadi, betul? Sebabkan apa? Disebabkan ada second movement. Okay. So, apabila dah ada second movement, macam Wang Fleet ajar tadi, bila price sampai dekat resistance, sini adalah resistance, betul tak? Sini adalah resistance. Sekiranya price untuk reversal, dia akan buat satu penukaran arah. Betul? Penukaran arah. Ini adalah untuk setup reversal. Tapi Pak nak explain about breakout SNR. Okay, sekiranya setup ni tembus, apa yang kita nak kena buat? Takkanlah kita nak sell. Betul? So, apa yang kita nak kena buat? Ini yang Pak nak explain. Apabila resistance yang valid ni ada second movement, tembus. Resistance yang valid kena tembus. Apabila tembus, price dah bagi hint dia nak naik atas. Betul? Sebab apa? Breakout. Dia dah buat breakout buy. Betul? Price dah buat breakout buy. Bila dah buat breakout buy, takkanlah kita nak entry waktu harga tengah mahal. Kita mestilah nak entry buy, kita mestilah nak beli harga paling murah. Takkanlah kita nak beli waktu harga mahal. So, apa yang kita kena buat adalah tunggu dia pull back dan buat satu penukaran arah. Ini yang dinamakan penukaran arah. Bila dah ada penukaran arah, kita perlu menunggu dan kita entry dekat sini. Ini adalah kita punya entry point. Okay. So, mesti akan ada orang tanya, buat masa sekarang ni faham tak? Apa itu breakout punya setup reversal? Ini adalah orang panggil breakout reversal. Faham Pak? Okay, lagi. Semangat. Kita kena semangat. Okay, faham tak faham? Bukan tunggu dekat apa tu? Di DVD. Apa tu boleh saya tahu? Amin. DVD tu apa DVD saya nak korang follow benda ni. Saya tak nak seorang pun yang tertinggal. Drop best drop. Boleh tak? Tapi ini kita fokus dekat breakout punya reversal. Ini adalah breakout reversal. Saya tak sebab sorry minta maaf awal saya tak pakai Sandy. So saya tak tahu. Apa yang saya tahu, price tu breakout, saya kena fokus buy. Sekiranya resistance yang valid kena breakout. Okay, ini adalah untuk resistance yang valid. Okay, saya tunjuk contoh untuk support yang valid pula kena breakout. Okay.
Ini adalah untuk kita fokus buy. Kita fokus buy sebab apa kita fokus buy? Setelah dia breakout. Ini breakout. Bila dia dah breakout, kita kena fokus buy. Jangan kata-kata tangan bagi sell. Sebab apa? Resisten yang valid dah kena breakout. Bila dah kena breakout, sepatutnya asalnya resisten ni dia jadi kawasan tempat kita untuk sell. Tetapi price dah breakout. Bila price dah breakout, kita fokus buy. Buy kat mana? Kita janganlah buy pada waktu harga yang tengah tinggi. Kita mestilah nak buy waktu harga tengah murah. Ada ke orang nak beli pada waktu ada ke orang beli pada harga yang mahal? Kalau melainkan korang punya capital 50,000 ke, kesianlah ada ke orang-orang yang capital kecil, macam mana nak grow account daripada 10 USD, 20 USD. Betul tak? Setuju tak apa yang Pak cakap? Sebab tu kita kena pull back, iaitu waiting game. Jangan duk kalut, jangan kejar price. Itu salah satu sifat trader yang mula-mula yang nak berjinak dalam industri ni, yang terlampau kejar price. Tolong elakkan untuk kejar price. Okey, ini adalah untuk setup focus buy lah, untuk breakout buy. Dan kita dan saya tunjuk pula untuk fokus untuk sell, setup sell. Ini ada satu ada satu support yang valid. Ya, lain. Ini support yang valid. So dekat sini. Okay, sini asalnya support. Betul? Sini asalnya support. Macam Wan Fri ajar tadi. Macam mana nak identify support yang valid? Kena ada second movement. Second movement. Apabila price datang dekat sini, sepatutnya kita nak buy. Betul? Bila kita buy, kat sini dia akan jadi satu candle penukaran arah dan dia pull back, baru kita akan entry buy. Betul? Ini dipanggil reversal. Sekarang ni Pak tak nak ajar reversal sebab Wan Fri dah explain sepenuhnya about reversal. Sekarang ni macam mana kita nak counter sekiranya price breakout? Faham? Betul. Macam mana kita nak counter? Sebab tu saya nak tanya korang, ada tak certain trader selalu cakap be flexible. Apa yang diorang cuba maksudkan be flexible tu? Benda ni lah. Jangan korang stuck dekat satu tempat je. Bila reversal korang pun duk menunggu. Contoh Pak bagi station ini dah support yang valid, betul? Support yang valid. So kat sini support. Bila price dah break, korang pun duk sibuk lagi nak buy. Sedangkan setup ni dah fail. Disebabkan apa? Disebabkan dia dah breakout. Bila dia dah breakout, maksudnya dia nak bertukar arah, dia akan jadi setup sell. Sebab apa? Yang support yang valid, saya nak tanya dululah, apa yang dimaksudkan valid? Valid tu maksudnya kita nak tahu benda tu menjadi support macam mana? Valid dalam bahasa Melayu apa? Sah. Legit. Ada orang kata sah. Support yang sah. Bolehlah support yang sah. Kalau benda tu support yang sah. Kalau support tu kukuh. Okey, boleh. Maaflah. Kalau support tu kukuh, confirm lah dia akan buat reversal. Tapi bila dia dah breakout, takkanlah korang nak buy lagi kat bawah ni. Dah tahu benda tu dah breakout. Faham tak? Macam tu. So kita jangan stuck lah dekat satu tempat. Itu yang Pak cuba nak ajar korang tu, nak share dengan korang. So apabila price, so kita sambung balik apabila ada support yang valid, kita nak tunggu dia pull back, betul? Kita tunggu dia pull back, tunggu. Alamak, tembus mat. Tembus. Okey, apabila tembus, jangan kalut. Kita relax. Kalau dah tembus, kita relax. Jangan kalut. Bila dah tembus, kita tunggu dia pull back. Sebab apa? Macam Pak cakap tadi. Apabila price dah breakout, dia nak bertukar arah.
Faham tak? Breakout bagi saya breakout is direction. Sebab apa? Macam saya cakap tadi. Macam Wan Frit pun ada juga ajar tadi kan. Follow higher time frame. Daily, weekly, monthly. Janganlah kata-kata tangan pergi buka M15 cari benda ni. M15 ke M1. Jangan. Sebab apa? Kita mestilah nak kena follow time frame bapak, time frame mak. Time frame bapak lah lagi strong daripada mak. Contoh kalau higher time frame cakap buy, focus buy. Kalau korang buka dekat daily ke weekly ke nampak buy, tiba-tiba buka dekat M15 nampak sell. Takkanlah korang nak fokus sell. Kita kena fokus buy lah. Sebab apa? Higher time frame. Kan tadi siapa? Ayah ada ajar direction, betul tak? So apa yang Pak nak ajar sekarang ni, apa yang Pak nak share sekarang ni, korang combine balik dengan korang punya pemahaman tadi tu about direction, breakout, reversal. Faham? Faham tak buat masa sekarang ni? Tolong komen. Tidur tu. Diorang tak tidur lagi ni, diorang semangat. Sebab apa? Diorang tengah cari puzzle tu. Ni nama dia breakout is. Okay, faham. Okay, bagus. Pak, Apa dia? Pak. Ya? Cikgu dengan Muaz buat. Cikgu ada. Cikgu dia tengah tidurkan anak dia. Muaz dia dah. Ni. Ayah dia dah terlentang lah. Oh, dia kerja siang kan tadi. Dia kerja siang tadi. Okay, so kita sambung lah. Breakout. Bila dia dah breakout, dia dah pull back. Sorry ya, sekejap lah. Bila dia dah breakout, price dah breakout. Ini adalah breakout. Betul? Ini adalah breakout. So support yang asalnya support ni dah tak valid dah apabila dah kena tembus. Bila dia pull back, biarkan dulu. Biar dia buat satu candle penukaran arah. Mana? Ini candle penukaran arah. Ni. Satu candle penukaran arah. Dia buat satu candle penukaran arah. So kita tandalah dekat sini. Betul, satu candle penukaran arah. Dia pull back. Kita entry dekat sini. Sofa faham tak sampai sekarang ni? Oh, masih cergas Pak. Oh, bagus. Kasih reveal. Kita mesti kasih punya. Jangan risau. Kenal tak So, bentuk? Faham untuk part ni? So ini, okay, Pak bagi tahu balik, ini kita kena fokus buy. Disebabkan ada satu resisten yang valid. Dah kena break. Bila dah kena break, kita kena fokus buy. Kita letak je satu zone kat sini. Korang bayangkan jadi Pak tunjuk kat dalam chat. Korang bayangkan kita letak satu zone resisten valid ni dah kena tembus. Kita tunggu dia pull back dan buat satu candle penukaran arah. Dan kita tanda satu candle penukaran arah ni. Tadi Wan Frit ada ajar betul tak macam mana nak tanda candle. Dia sama je. Jangan complicated kan. Dia sama je. Cuma dia kena breakout. Cuma dia kena ada ini je. Resistance valid. Cuma dia kena ada benda ni je. Breakout. Kalau reversal dia akan jadi macam ni. Ni resistance valid. Reversal dia akan jadi macam ni. Betul? Ini adalah candle penukaran arah. Ini kat sini adalah untuk kita entry. Ini untuk sell lah. Ini asalnya untuk sell tapi dah ada breakout. So kita akan fokus untuk buy. Faham? Okey, mantap. So clear kat sini. Jangan risau, kita akan ajar satu. So part sini kita akan ajar untuk teori dululah. Kejap lagi saya akan fokus dekat dalam real chat. Okay, ni Pak nak tunjuk pula. Mesti orang tanya, macam mana nak pakai dia Pak? Sama je macam reversal ni, cuma dia breakout. Dia punya SOP pun sama je. Ada weekly, H4, M15, weekly, daily, H1. Oh, bateri tak banyak dah tu. Tak apa. Kita ada standby charge.
Kita ada standby charger, jangan risau. Boleh macam nak suruh drag ke ni. Excited lah korang. Banyak topik tak habis Itu lah, ingatkan bateri sikit. Dah seronok rupanya suruh charge dulu. Betul lah korang ni memang gila lah. Bagus lah, Pak suka lah tengok semangat ni. Sebab Pak dulu pun macam tu juga. Daily, H4, N15. Okay, so dekat sini, tadi One Fit ada cerita betul tak? So Pak just ulang balik lah, sekali imbas saja. Takut korang lupa ke ataupun dah confused ke kan. Jangan risau Pak. Okay, untuk yang depan sekali ni, adalah kita fokus untuk SNR valid. Tanya dorang, jangan beritahu, tanya dorang, tengok dorang ingat tak? Okay, boleh. Okay, ni Pak nak korang jawab. Okay, untuk first Pak dah bagi jawapan SNR valid. Untuk yang kedua, kolom yang kedua ni adalah kolom apa? Cuba bagi tahu. Kita fokus apa? Lagi. Dalam ni ada 200 lebih. Lagi. Okay. Good energy. Penukaran arah. Betul. Ini adalah kita fokus untuk penukaran arah. Untuk kolom yang ketiga, kita fokus apa? Entry zone. Maaf saya. Entry zone. Mantap lah korang ni. Dah pandai lah. Dah tak payah ajar je ni. Entry zone. Ini untuk weekly H4 H50 ni. One Fit ada cerita kan, dia punya setup ni special sikit. Tapi dia kalau ada memang orang kata rezeki lah. Tapi susah dia nak buat benda macam ni. Kalau ada memang rezeki korang. Sebab bukan senang-senang nak market reverse. Betul. So apa yang biasa Pak pakai lah kebanyakannya ni. Okay, Pak tanda lah. Yang mana biasa Pak pakai yang selalu dapat untuk setup intraday. Macam Pak cakap, Pak lebih suka scalping. 30 hingga 50 pip cukup bagi Pak. Sebab korang kena kenal diri korang ni macam mana. Macam style trading Pak suka scalping. 30-50 pip dah cukup, hit daily target, rehat, jangan overtrade. Korang kena identify diri korang ni macam mana. Faham? So lain orang lain punya style. Tapi ini apa yang Pak cakap, ini adalah trading style Pak sendiri. So kebanyakannya Pak pakai ini ya. Ni weekly daily H1, daily H1, daily H4 15. Terus terang. Sebab apa Pak lebih suka intraday ya. Pak tak suka sangat menunggu, walaupun memang betul kita kena tunggu perubahan arah tu, tapi kalau dah dekat weekly, kalau market dah tak bagi, lama nak tunggu. So takkanlah, mesti ada setup-setup yang lain. Macam tu. Faham? So ini adalah dia punya SOP lah. So sama je macam reversal, cuma dia breakout. Sama lah kita Pak. Kita semua sama-sama belajar. Okay, ni clear. Untuk Pak SOP semua clear. Cuba respon sikit. Respon. Energy. Api. Ya, api. Jangan lupa. Api yang membara. Bagus. InsyaAllah kita semua berjaya dalam industri ni sama-sama. Mochi ada dalam ni. Mochi. Mochi ada ke? Ni, Mochi, pegang satu ayat ni. Cuba korang type. Cuba korang type apa yang Pak cakap ni. Usaha takkan khianati hasil. Cuba korang type benda ni. Dah pegang kata-kata ni. Usaha takkan khianati hasil. Korang buat hashtag. Dah pegang kata-kata tu. Usaha takkan khianati hasil. Korang pegang je. Cuma perlu bersabar je. Itu sahaja. Okay, clear. Okay. Pak nak cerita untuk dekat bahagian macam mana nak tanda penukaran arah tu. Kita santai kita slow-slow, jangan rushing-rushing. Takut lagi kan kalau Pak laju ada yang tercedok. So kita slow. Usaha takkan khianati hasil lah insyaAllah. Okay. Untuk penukaran arah, okay.
mesti korang akan tertanya-tanya jugalah. Betul. Benda ni sentiasa ada je soalan yang cuba tanya. Tapi tak apa, biar Pak lukis dulu dan nanti korang simpan soalan tu lah. Satu, resisten yang valid kena break. Sini resisten, tandakan dia. So nanti akan ada zone lah untuk dekat dalam teori ni korang akan nampak macam senangnya. Bila dekat real market nanti korang akan jadi bila. Nanti Pak tunjuk. Okay. So dekat sini nanti adalah kita akan tanda dia punya zone. Macam mana nak tanda tu? Ini shadow. Ni body. Betul? Body. Sebelah ni pun ada candle dan ada pula shadow juga. So zone ni shadow panjang, sini shadow kecil. Okay, macam mana nak tanda dia punya zone tu? Korang tanda je macam ni. Tanda daripada dia punya body sampai dia high shadow dia. Tanda dia sebagai satu zone. Sebab apa kena tanda dia punya shadow tu? Bagi Pak, senang. Sebab shadow adalah harga. Okay. Shadow adalah harga. So price possible je boleh datang balik. Bila kita buka kat line chart dia akan jadi macam ni. Adam. Okay. Ini korang nampak. Betul? Kita akan tanda dia punya zone. Ni dia punya zone tau. Ni dia punya zone. Dia punya zone. Sebab apa sampai atas ni? Disebabkan ada shadow. Shadow yang paling panjang. So bila kita buka line chart dia akan jadi macam ni lah. Betul? Ini untuk cara tanda zone. Faham Shadow ada harga. Betul, dalam shadow ada harga. Faham So untuk tanda zone, faham? Okay. Untuk tanda candle penukaran arah pula, macam ni cara tanda dia. Ni, bila price dah breakout, dia pull back, tunggu dia buat satu penukaran arah. Okay, untuk penukaran arah ni korang tanda je satu kotak. Okay, untuk nak tanda dia punya kotak tu nanti, contohlah dekat H4, ada 3 candle. So, korang bayangkan bila kita buka dekat line chart, dia akan jadi macam ni tau. Macam ni. So, apa yang kita kena tanda dekat sini, korang kena tanda kotak tu macam ni. Faham? Ni kira candle penukaran arah lah. Bila kita buka candlestick, macam ni. Bila kita buka candlestick macam ni. Bila kita buka line chart, kita tanda yang penukaran arah tu je. Macam ni. Macam ni. Faham? Okay, ngam. Cuba respon. Faham tak? Takkan seorang je faham. Come on. Oh, ngam ho. Okay. Okay, untuk cara tanda candle penukaran arah dah reti. Okay, untuk tanda dalam candle penukaran arah pula, contohlah Pak bagi setup tu macam mana nak tulis dah. Setup tu daily H1. Okay. So kita lukis. Ini satu resisten yang valid. Ada penukaran arah. Ada satu candle penukaran arah. Ini adalah resisten. Dan price kena break. Bila price kena break, dah breakout, dia dah bagi tahu nak naik, kita kena fokus buy. Kita dah kena fokus buy, kita tunggu dia pull back. Tunggu dia buat lagi satu, tunggu dia buat penukaran arah. So kita tandalah candle ni. Contoh, ini time frame daily. Daily SNI valid dan daily juga penukaran arah. Betul? Ini dekat daily punya penukaran arah lah. Betul? Ini penukaran arah.
penukaran arah. Bila dah daily dah ada buat satu candle penukaran arah, kita nak entry kat mana? Oh, charger buat sabar. Ada lagi. Jangan risau. Tunggu dalam 10% nanti korang ingatkan balik. Ini bila kita dah tengok kat sini daily punya SNR yang valid dah kena break. Bila dah kena break, kita kena fokus buy dan kita tengok ada candle penukaran arah dia dekat time frame berapa. Sekiranya candle penukaran arah dia dekat time frame daily, kita tanda dekat daily. Kalau candle penukaran arah dia dekat H4, kita boleh pakai daily H4 and 15. Faham? Sebab tu Wan Fit ada bagi SOP ni. Kita kena kalau boleh hafal lah. Kalau boleh hafal. Tulis, screenshot, lepas tu tampal dekat depan cermin ke, kat dinding ke, bagi ingat. So nanti lama-lama korang akan hadam benda tu. Okay, so sambung. Ini daily punya SNR yang valid, resistance yang valid, dah kena break. Apabila dah kena break, kita tunggu dia buat satu candle penukaran arah. Satu penukaran arah, kita nak entry dekat H1, betul tak? Kita nak entry dekat H1, kita tunggulah dia pull back. Ya. Kita tunggu dia pull back. Nak sampai dekat sini. Kita nak entry, betul tak? Nak sampai dekat sini kita nak entry. Macam mana nak entry dia, betul tak? Sebab kat sini adalah entry zone. So dia akan jadi macam ni. Ya, tunjuk. Nanti korang akan faham. Jangan risau. Kita akan explain satu persatu. All transparent. Tak ada sembang-sembang punya. Tak sembang Okay. lah. Apa dia? Tak sembang lah. Dah berapa jam ni. Tak sembang. Okay, ini ingat. Ni dalam kotak daily. Dalam kotak daily ni kita nak entry kat H1, betul tak? Korang bayangkan ni adalah dekat dalam kotak daily. So price dia akan buat macam ni. Dia takkanlah buat cantik macam Pak Lukis ni. Tapi korang boleh tengok lah lagi dekat dalam real market. Dia akan buat macam ni. Macam ni. Okay. Dia naik. Macam ni. Okay, faham? So apa yang kita nak tengok dekat sini adalah kita tengok. Ni macam Pak cakap tadi. Kita nak fokus buy, betul tak? Ni dekat dalam kotak daily ni. Dekat dalam kotak candle penukaran arah. Dia akan, structure dia akan jadi macam ni. Tak percaya nanti korang tengok dekat real market. Apa macam sugar daddy lah. Lemah lembut dengan anak-anak. Korang ni macam-macam ni, price keluar kat sini. Kita nak kena fokus buy. Takkanlah kita nak buy dekat atas price dah keluar kat sini. Takkanlah kita nak buy kat sini. Tak logik kita mestilah nak buy kat bawah, buy kat support. Ingat, apa-apa yang terjadi, buy dekat support. Apa-apa yang terjadi, buy dekat support. Ni, kau pegang kata apa benda yang Pak cakap ni. Sell dekat resistance. Ni basic je benda ni, basic. Tapi basic is very powerful. Kalau zone tu besar macam mana Pak nak tahu best price? Nanti Pak bagi tahu. Jangan risau. Okay, korang ingat benda ni? Bila price dekat dalam kotak daily tu macam ni, kita kena fokus sell. Sell mestilah dekat bahagian bawah. Betul. Mesti orang tanya, Pak, dekat sini ada support, dekat sini ada support, dekat sini support. Mana satu nak ambil? Kau sembang ke apa? Borak boleh lah. Tunjuk sikit. Mesti orang tanya macam tu kan. Mesti orang tanya macam tu. Betul lah. Mesti akan ada lah persoalan macam ni. Bila terlampau banyak sangat support, tak tahu nak tanda mana satu. Betul? Bila terlampau banyak sangat support, tak tahu nak tanda mana satu. Betul tak? Okay. So, kat sini Pak akan explain. Kat mana nak tanda? Okay, macam Pak punya style. Senang. Very easy. Kita mestilah nak buy dekat support. Harga yang paling murah. So, kita ambil lah harga dekat dalam kotak ni yang paling bawah. Sebab apa? Kalau dia tak sampai, kira kita tak ada rezeki. Tapi jangan risau. Sebab apa? Kita ada cocok breakout.
So kita jangan terlampau kejar first entry. Sebab apa? First entry ni very high risk. Biasa Pak akan tunggu kotak-kotak hitam ataupun cocok-cocok breakout ni dah kena break, dia pull back baru Pak entry. Sebab apa? Kat situ adalah zone low risk. Kat situ Pak akan FM. Serius. Lagi Pak tunjuk, korang akan nampak punya relax Korang just perlu bersabar. Money ada dalam ni, korang akan dapat. Tu je Pak boleh cakap. Money ada dalam ni, korang akan dapat. Okay, so tengok kat sini. Bila kita nak buy, Pak punya zone senang je. Pak punya zone akan ambil kat sini. Pak punya zone akan ambil kat sini. Support yang paling lowest kat sini. So SL macam mana? So orang akan tanya, SL macam mana Pak? Saya macam mana? SL settle. Letak bawah structure. Dalam 20 pip daripada zone. SL akan contohlah. Kat sini bila kita buka dekat candlestick. Bila kita buka dekat candlestick. Macam ni. So SL Pak akan letak. Ni zone betul tak? Ya Allah. Ni. SL Pak akan letak macam ni. Tengok fokus. Ni zone. Betul. Ni zone. SL. Sini hingga sini 20 pip. SL. SL sama dengan boleh. SL sama dengan MC boleh. Tapi better itu part nanti akan ada orang cerita lah macam mana nak money management ke. Itu terpulang kepada masing-masing lah. USL is well FM. Betul. Okay, untuk sampai ni faham tak? So dekat sini, kat sini ada cocok betul tak? Cocok. So cocok ni lah akan kita akan panggil kotak-kotak hitam. Sini. Sini kotak-kotak hitam ni. Kotak-kotak hitam. Korang tahu tak macam mana nak identify cocok tu? Cocok tu sebenarnya dia sideway je. Sini. Sideway. Dia masuk. Dia breakout cocok ni. Kita entry kat sini FM. Oh ingat benda ni sama mampus. Oh ingat je benda ni. Sebab apa kita nak? Dia sama je. Korang tengok benda ni. Ni breakout, pullback, entry. Tapi bukan entry biasa, entry FM. Faham? Tahu. Bagus. So mana yang tak tahu ni, Pak share. Pak nak tunjuk. Dia sama je. Cocok ni kotak-kotak hitam kan. Kotak-kotak hitam. Dah kena break. Dia pull back. Kita entry di sini. Okay, faham? Zone kotak-kotak hitam. Betul. Kotak-kotak hitam tu akan jadi halal. Asalnya jadi haram. Sampai entry kat situ sebelum breakout memang bebal lah. Sebab dah kata haram pergi entry. Memang bela lah orang kata. Dah kata haram pergi entry. Okay. So, untuk teori ni faham tak? So far faham tak? Clear tak? Cuba bagi tahu. Sebab Pak nak masuk dekat real chat ni. Tak sabar nak tunjuk kat korang ni. Bagi api sikit. Nak tunjukkan real chat, takut orang kata Pak sembang lah. Usaha takkan kena api hasil. Betul. Tapi betul benda tu. Api mantap. Semangat Saya aku nak api besar pula. Api kecil. Pukul nak dekat pukul 4 pagi ni. Gila lah korang ni nak pukul 4 pagi. Gila korang memang semangat, memang awesome. Gentle. Okay. So kita boleh move ke real chat lah. Saya doakan Joshua fly. Oh ni apa ni? So kita delete lah. Kita delete dulu. Semua makin-makin. Kita delete. Bateri Pak. Apa? Budak bateri. Jangan. Korang nak signal lah. Back-in dulu. Okay. So apa contoh nak cari sekejap. Nak cari dekat. Kita cari kat sini lah. Bateri tak mati lagi. Bateri tak mati lagi, jangan risau. So kita tengok Okay, so Pak akan explain lah. First kali kita buka line chat, betul?
kat line chart. So kita tengok So kat sini, okay, ni korang tengok entry BTC pak. Dah lama tak tengok BTC. Biasa pak sekarang pinggul je. Sedap. Okay, fokus. Okay, ni dekat Richard jadi kan korang blur pula. Okay, sebab dah pukul 4 pagi, korang kena fokus Okay, kat sini, first kali kita kena buka line chart. Betul tak? Line chart. Mesti orang tanya, Pak, apa benda kita nak kena buka lu? Time frame berapa? First kali kita buka lah dekat time frame weekly ke, dekat time frame weekly ke, daily ke ataupun monthly. Kan tadi Pak ada bagi betul tak? Bagi SOP. Mana? Ni. SOP ni. Ni lah benda ni kita nak pakai tapi breakout. So kita tengoklah apa yang market bagi, kita ambil. Faham tak? Kalau market tu tak bagi, jangan ambil. Faham? So, macam untuk yang Pak nak tunjuk ni dekat sini, korang boleh nampak ada satu setup. Tengok ni time frame apa? Time frame daily. Time frame daily. So, daily, Pak tunjukkan kat sini. Dekat sini ada satu resistance yang valid. Betul? Resistance yang valid. Oh, bagus Hana Azhari ni. Baju Bagus. Tahniah. Siapa yang hijab dia dah terbuka tu, Pak boleh cakap tahniah. Tapi siapa yang still blur lagi, dah nampak tapi nak kena praktis, jangan putus asa, teruskan usaha. One day, korang akan nampak juga benda ni. Yang penting jangan give up. Itu je. Sebab Pak tahu fasa korang macam mana. Sebab Pak dulu pun macam tu juga. Yang penting jangan give up. Okay. So Pak teruskan. Kat sini ada resistance yang valid. Kita tandakan dia. Kita tandakan dia sebagai satu zona. So ni kita buka line chart dulu. So Pak nak tunjuk lah. Kat sini ada satu candle penukaran arah. So kita tunjuk kat sini lah. Kita buka candlestick sebab untuk tunnel zone kan. Okay. Menyanyi Pak. Apa? Menyanyi Ambil mood. Lagu. Okay, nampak ni. Ini adalah satu resistance yang valid. Disebabkan apa? Ada second movement. Resistance tu valid. Dia datang, sepatutnya buat reversal. Tetapi in this situation, dia tak bagi penukaran arah. So dia tak boleh lah jadi untuk setup reversal kat sini. Sepatutnya kita entry kat sini, betul tak? Sepatutnya kita akan entry kat sini. Disebabkan ada penukaran arah. Inilah kena penukaran arah. Daripada buy, dia akan jadi sell. Kat sini lah kena penukaran arah. Faham? Okey. Sepatutnya dia akan jadi macam ni. Tetapi in this situation, in this situation dia datang dekat sini tembus. Jangan duk kalut macam Pak kata tadi, ini breakout. Bila ada breakout, resistance dah kena break, kita kena fokus buy. Ingat ni. Resistance break, focus buy. Support break, focus sell. Faham? Dapat? Okay. Waktu dia dah breakout, dia pull back, dan dia buat satu penukaran arah. So kita tanda lah. So kita nak tanya, ini time frame berapa ni? Ini setup apa? Time frame daily. Cuba ingat balik. Wah, lagi ya, jawapan lain. Anak-anak. Cepat, jawapan lain. Dari daily H1. Betul ke dari daily H1? Macam mana boleh cakap dari daily H1? Cuba japak balik. Macam mana korang dapat dari daily H1? Betul ke? Yakin ke tu jawapan tu? Macam ni. Sebab apa?
ada orang cakap perubahan arah dekat Delhi. Betul ke? Valid SNR Delhi, okey. Lepas tu, Delhi SNR valid, Delhi punya penukaran arah. Betul. So maksudnya, apa yang korang fokus dekat dalam kelas ni semua faham lah. Tahniah. So jawapan korang tu betul. Okay. So dekat sini ada satu penukaran arah. Ni, break, buat penukaran arah. Penukaran arah, kita nak entry dekat mana? H1. Kita nak entry dekat mana? H1. So kita tandalah. Kita buka lancat. Kita buka lancat dulu. Okay. Kita tukar color. Untuk permulaan lah. Yang mana yang baru-baru memang kena buat macam ni lah untuk faham. Sebab part dulu pun macam ni. So kita kena start pada mula. Main kala-kala. Main kala-kala. Nanti lama dah faham, barulah boleh jadi poyo sikit, boleh jadi market mover. So sekarang ni, macam korang cakap, benda tu semua betul lah. Delhi punya SNR valid. So kita pergi ke Delhi punya penukaran arah. Dan H1 punya dekat entry zone. Betul? So kita tandalah dekat sini. Kena penukaran arah tu. Kita tanda. Betul lah? Sebab apa? Jangan korang tanda sini. Takut korang ada yang tanda sini pula. Ini, kena penukaran ini. Jangan. Sebab apa? Setiap yang berbentuk V adalah support. Support untuk kita buy. Resistance tempat untuk kita sell. So dekat mana untuk buy? V. So tanda ni, tanda belah kanan, jangan tanda belah kiri. Faham? Takut ada yang tanda silap tu. Tu yang saya risau. Takut kan orang duk buy, dia duit jadi terbalik pula. Ingatlah, jangan tanda belah sini. Tanda yang dekat kena penukaran arah. Mesti pernah buat kan? Biasa tu. So, macam untuk setup ni, daily H1, kita pergi dekat H1. Okay, kita pergi dekat H1. H1. Jap. Tengok sini. Jap, nak tunjuk. Okay. Korang tak tanya ke? Korang tak tanya pula. Tak apa explain. Ni kena penukaran arah betul tak? Takut ni shadow. Nampak tak shadow ni? Bila ada shadow ni, kita tandakan je satu candle ni. Yang sekali dengan shadow. Sebab apa? Shadow ni adalah harga. Faham? So daily kita pergi ke H1. Okay. Ni nampak? Kita buka lancat. Okay, macam Pak cakap tadi. Okay, price keluar kat sini. Kita nak fokus apa sekarang ni? Price pernah sampai dekat situ, so kena makinkan. Price pernah sampai dekat, maksudnya, ini kita, macam sekarang ni, macam Pak cakap tadi, ni kena penukaran arah. Ni kena penukaran arah dekat daily. Betul? Dekat daily. Sebab dia macam ni. Kalau kita buka line chart, kita akan dapat. Kalau dekat line chart, kita akan dapat. Tak apa. Tanya je. Kalau kita buka line chart tadi, ni dekat daily. Daily punya penukaran arah. PA Pak Syafam, PA. Dia akan jadi macam ni. Betul? So kita tanda lah. Sorry. Ni penukaran arah dekat daily. So kita tanda lah kotak ni. Kita tanda satu candle ni. Dan daily, dekat daily, kita pergi ke H1. Disebabkan valid dia dekat daily juga. So ada SOP. Daily, H1. So dekat dalam kotak daily ni, kita nak entry zone, kita terus tukar time frame dekat H1. So dekat H1, kita akan dapat macam ni lah. So, bila dekat dalam ni, apa yang kita kena buat, macam Pak ajar tadi, kita nak buy disebabkan apa? Resistance yang valid dah kena break. Dia pull back, dia buat satu penukaran arah
kita tanda kotak penukaran arah ni dekat ni daily punya SNR valid, dan daily punya juga, daily time frame juga ada buat satu penukaran arah dekat daily. So dia akan jadi daily entry zone H1. So apa yang kita kena tunggu dekat sini? Kita kena tunggu dekat sini, dah dekat H1 dah ni. Buka terus time frame H1 untuk kita entry. Faham? Faham Pak? Thank you Api. Faham Pak, kalau nak tanda candle penukaran arah tu kena tunggu daily close. Ya betul, kena tunggu daily close. Kalau daily tak close, tak boleh lagi lah. Faham? Oh, mantap. Okay, so macam dekat situation sekarang ni, atas ni, faham So sekarang ni kita dekat daily punya kotak ni, tapi nak entry kita kena dekat H1 lah bosku. Sebab kita pakai daily H1. Faham? Ni sebab kita nak entry dekat H1. So apa yang kita kena buat, first kita tengok price keluar dekat atas. Macam Pak cakap tadi, kita nak kena fokus buy kat mana? Support. Kita tengok bawah. Macam Pak tadi, style Pak apa? Kena ambil yang paling lowest, support yang paling lowest. Pak cakap tadi, kita sentiasa berpegang kepada beli pada harga yang termurah, jual pada harga yang tertinggi. Buy low, sell high. Ingat benda tu? Okay, faham? Mampuslah kalau duduk atas ni ke, Pak tak ambil. Sebab apa? Pak suka low risk, tak suka medium risk. Sebab saya nak trade untuk konsisten, bukannya nak trade hari ni, esok profit dah MC. Setuju tak apa yang Pak cakap? Betul. Melainkan kalau korang ada akaun, yang sanggup untuk risk kan. Sebab kita nak konsisten. Sebab tak nak bermain dengan emosi. Faham? Setuju? Okay, so price dah keluar kat sini. Kita nak fokus buy. Kita buy mestilah dekat bawah. So kalau Pak takkan ambil kat sini tau. Takkan ambil. Sebab apa? Ada lagi support lagi bawah. So Pak akan fokuskan dahulu dekat paling bawah. Sebab Pak tak boleh takut kalau zone tu betul, dia breakout dekat cocok breakout ataupun kotak-kotak hitam, kita entry je balik. Jangan takut tertinggal price. Jangan kejar price. Jangan takut tertinggal entry. Korang kena ingat benda tu. Market takkan pergi begitu saja. Dia mesti akan ada first entry, second entry, third entry. Cuma kena tahulah cara macam mana nak pakai. Faham? So kat sini Pak nak explain. So Pak bagi tahu awal Pak takkan ambil kat sini. Disebabkan apa? Disebabkan kat bawah ni ada lagi support. Lagi bawah. So Pak akan ambil lah dekat bawah tu. Yang penting dalam kotak ni lah bosku. Takkanlah bawah ni ada support lagi. Tak ada. Sebab kita fokus kat dalam kotak. Macam Wan pun ada cakap kan tadi. Kita fokus apa benda ada kat dalam kotak je. Sebab tu kita kena buat kotak. Kalau tak ada kotak, kata kotak memang buat apa pun nak tanda. Apa guna tanda kotak tu? Sebab benda ni dah mudah, jangan korang mudahkan lagi. Itu bukan janda. Apa? Bukan janda lagi. Janda. Okay, ni support. So, kita tanda benda tu, buka candlestick. Sebab apa guys? Sebab shadow lah harga. So, Pak akan tanda sini Sekejap, sabar. Korang relax So, lepas tu kita buka candlestick. Nampak dia ada pernah pergi sampai paling lowest. Okay. So, korang tengok sini. Buka line chat dulu. Apa bayar itu? Sini support. Betul. So, saya tanda satu line ni. Nak tanda zone lah. Betul tak? Pakai horizontal. Satu zone. Dan buka candlestick sebab nak tahu the lowest dia sampai mana. So, bila kita tengok the lowest dia pernah sampai dekat sini. Betul. So, saya tanda lagi satu line. So, akan ada ni zone lah. Kelakon lah Pak ni. Santai. Saya tak nak bagi korang terlampau
keras sangatkan kepala tu. So kita kena santai, jangan terlampau stres kan, duduk selalu fokus sangat kan. Tak suka yang tu, bosan. Okay, so kita dah tanda zone. So mesti orang tanya, macam mana nak identify cocok-cocok tu? Easy. Kadang kotak tu, tengok tak ada benda ni, cocok-cocok. Nampak? Nak saya bilang, ni, bagi saya cocok-cocok tu adalah rejection ni ataupun sideway. So korang tarik lah benda ni sampai belah sana. Faham? So korang tarik. Sekejap. Kita tarik ni. Warna kotak-kotak hitam yang warna ni. Korang ajar ni, korang ajar. Korang ajar maafkan saya. Kita gurau je bang. Okay. Ini kotak-kotak hitam. So, apa yang saya nak, ini adalah zone, betul. Ini adalah zone. Bila price keluar kat sini, macam Wan ajar tadi. First, kita kena ada zone. Zone kita dah ada. 1. Nombor 2, kita kena ada cocok-cocok. Cocok-cocok pun kita dah ada. Nombor 3 apa kan? Nombor 3 apa kan? MDA. Apa itu MDA? MDA. Misdeed, accurate. Okay, so bila kita tengok, ada tak ada buat misdeed. Okay, price. Ini adalah dia buat deed. Miss. Sebab apa yang dikatakan miss? Sebab price gagal nak sentuh, ini adalah zone accurate. Bila price gagal nak sentuh sini, dia naik balik, ini yang dinamakan sebagai miss. Selagi dia tak masuk dekat dalam kotak kita punya zone ni, dia tak boleh jadi accurate. Korang kena ingat, after accurate is accurate. Accurate, ya betul. Sama je. So, kita tengok. So, kita nak entry dalam ni tau. Kita tengok. Maai. Tanda betul lah. Aku bukan nak tipu tapi kau nilai sendiri. Oi. Correct. Apa yang correct ni, korang tengok ni. Ni cocok-cocok yang aku buat ni tadi. Ini zone. Wah, bukan nak poyo. Tapi kena try dua. Ni, inilah dia. Ini yang dinamakan. Apa dia? Baik kan? Zone haram tu selepas dia break tu dah pull back betul. Balik, Ni, ini yang jahat tu. Sebab apa? Macam Pak cakap tadi, benda ni Pak dah test dan Pak apply dekat dalam real market. So korang kena try sendiri. Kalau Pak try sendiri, Pak shop sendiri, Pak yang dapat. So korang tengok benda ni. Okay, nampak Okay, ni zone dia. Ambil rejection ni. Okay, ni zone, ini kotak-kotak hitam. So, apa yang kita kena tunggu, macam Pak cakap tadi, bila price dah breakout, kita tunggu dia pullback dekat kita punya zone. Kita tunggu dia pullback dekat zone, dia break kat sini. Kalau korang takut, ini adalah high risk untuk entry lah. High risk entry. Faham tak? Very, very high risk. Sebab kita nak entry kena ada breakout. Okay. So, apabila price dah sampai dekat zone accurate, korang bayangkan benda ni lah. In case lah, kalau korang entry dekat sini, dia break bawah ni. Bisang. Sebab tu Pak tak suka entry high risk ni. Pak akan entry selepas dia break kotak-kotak hitam ni. Faham? Dia ke? Okay. So, kat sini Pak tunjuk sekali lagi. Ini adalah dia punya zone. Apabila dia datang kat sini, ini first entry. Kalau korang takut sangat, kan, telur tak bersih, jangan entry sini. Kalau telur tak bersih, jangan entry sini. Kita, kalau takut, kita entry dekat dalam ni. Dalam ni low risk.
Kita entry kat dalam loris ni, apabila kotak hitam ni breakout, dia pullback FM. Korang buat apa? Menang Alah nak cakap, jual tanah bosku. jual tanah. Okay, korang menilai sendiri. Aku malas nak shot sendiri. Kau tengok. Ni zone. Macam Pak cakap apa ni? Kalau telur tak bersih, jangan entry sini. Jangan entry sini. Tunggu dia break benda ni. Tunggu dia break kotak hitam. Dia masuk, dia celup, bye. Okay, lepas tu dia pergi begitu saja. Time frame H1. Bukan M1 lah. Kau mesti selalu tengok trader-trader screenshot M1. Gol mah. Screenshot M1. Pak, kalau dia shadow, sekejap nak baca. Pak, kalau dia shadow je masuk zone, dia sebenarnya macam ni je. Sebenarnya macam ni. Okay, selagi zone ni tak pecah, closing candle dekat, contohlah kita nak entry dekat H1 kan. Selagi closing candle dia tak break dekat time frame H1, balik lagi use zone. Ambil yang tu je. SL 20 pip daripada kita punya zone. Faham? Clear tak korang punya soalan? Right, korang nak contoh lagi tak? Ini satu contoh lah. Ini satu contoh. Korang nak contoh lagi cuba. tak? Pak, cuba tengok. After kita entry dekat breakout tu, Okay. dia terjadi satu setup reversal. Betul tak? Satu setup reversal. Ya betul. Sini ke? Bukan. Selepas kita entry dekat breakout tu, bila dia turun balik, masuk balik tu ada setup reversal. Tukar balik daily. Daily Daily, okay. Di mana tempat tu? Nampak tau. Selepas kita entry dekat situ, dia dah pacak gila-gila babi. Lepas tu dia turun balik, kita entry dia lagi satu setup reversal pula. Betul. Ni nampak ni. Nampak setup buy juga tapi reversal. Faham? Maknanya tadi kita entry dekat breakout reversal. Kali ni kita entry dekat setup reversal lah. Nampak? Tadi kita entry kat sini betul tak? Kat sini dia dah break. Lepas tu dia buat penukaran arah. Betul? Dia buat penukaran arah. So kat sini akan jadi satu daily H1. Betul? Ini adalah untuk setup reversal lah. Untuk setup breakout reversal. Selepas dia naik, okay. Waktu dia jadi penukaran arah, kita tandalah candle ni, kita tanda candle ni, dah kita entry kat H1, kita entry kat sini sebenarnya. Kita entry kat sini tadi. Betul. Okay. Ini adalah time frame daily betul lah. Apa yang Wang Fik cakap tadi, dekat sini, dekat area sini, ada satu setup reversal. Iaitu, cuba korang bagi tahu apa benda. Cuba korang bagi tahu apa. Daily H1. Pandai lah korang ni. Pandai lah korang ni. Api sikit. Api sikit. Tapi serius. Ni bukan ambil hati. Tapi betul lah korang dah nampak lah. Jadi korang kata aku belagak pula. Kata ambil hati. Tapi serius ni betul. Ni betul-betul nampak punya. Okay, kita tak nak buang masa. Kita teruskan. Okay, dekat sini. Nampak kan setup reversal tu? Sini. Sini ada satu SNR yang valid. Betul. Support yang valid. Sebab apa ada lekuk. Lekuk pun dikira juga sebagai SNR ya. Tapi time frame daily, weekly ataupun monthly. Janganlah kau pergi ambil H4 ataupun H1. Okay, faham So dekat sini. Nampak? Mak nak tunjuk kat korang ni. Sekejap So ni Pak delete dulu. Kita korang confuse. Okay. Ni dekat atas ni saya tak reversal lah. Sebab tadi kita dah entry dekat sini. Betul. Kita entry kat sini. Kita dah entry breakout. Kita dah entry setup breakout reversal dekat sini. Betul. Selepas dia dah pacak, kita dah dapat tak tahu berapa ratus pip kat sini.
dia turun, dia akan jadi setup reversal. So Pak akan cerita macam mana dia boleh dapat setup reversal tu. Easy. Sekejap. Kita tengok. Easy, kita tengok ni. Okay. Ini adalah satu support yang valid disebabkan ada breakout. So, bila dia datang balik, dia buat satu penukaran arah. Kat sini daily. Sini daily. So, dia akan jadi daily H1. Betul lah apa yang korang cakap tu. Kita entry kat sini. Okay, faham? Letup otak. Oh, mak ai. Jangan weh. Kenapa letup otak? Kenapa boleh letup? Kenapa letup otak? Nampak tak? Kunci dia backtest dia. Tajamkan ni sambung backtest. Nampak tak? Nampak? Saya tengok macam line chart je dah boleh nampak dah ada setup delay H1. Betul. So kat sini lah. Ada satu SNI valid, kat sini penukaran arah. Sama. Korang buat dekat chat korang. Kalau korang nak betul-betul faham lah. Tengok aku buat memang syok. Kena try sendiri. Hello. So, kita entry kat sini Dia punya step sama je. Dekat dalam satu kotak ni, kotak penukaran arah tu. Easy. Ni. Going. Okay, aku tunjuk kat korang di sini ya. Tunjuk kat korang Sini kotak penukaran arah kan. Kita try tengok dia ada tak bagi kotak-kotak hitam tu. Kita try tengok dia ada bagi rezeki, tak ada. Market bagi, jangan paksa tu kata. Jangan ingat apa yang korang nak tu market boleh bagi. Kalau dia bagi ambil. Simple, jangan paksakan dia. Kalau ada ambil, tak ada jangan ambil. So daily kita pergi ke H1. Tengok kita nak entry kan. Let lu. Okay. Tengok sini. Okay, ni price dah keluar. Kita fokus sell. Saya kat mana geng? Ambil the lowest. So kalau aku akan ambil yang the lowest. Kalau tak sampai, nantak dia. Kalau dia tak sampai, nantak dia. Tak ada rezeki. Sebab apa? Yang penting aku nak low risk. Itu cara Pak lah, Pak nak low risk. Okay, sini ada support. Sini ada support. So kalau Pak akan ambil yang the lowest lah. So kat mana dia cocok dia? Cocok dia di sini. Sini pun ada. Tengok kita buka dekat candlestick. Kalau dekat line chart awak tak nampak, kita buka candlestick. Cepat senang, Pak akan nampak ambil kat sini. Yang dekat bahagian yang kalau Pak punya ni, Pak akan tengok dekat area yang candle ada reject. Tu yang dinamakan cocok breakout. Apa yang Pak perasan lah. Sepanjang Pak backtest. So sini. Simple. Tengok kalau dia bagi. Tak bagi, tak apa. Ni. Dia punya kotak-kotak hitam. Okay. Sabar ya. So dekat mana dia punya zone. Tanda dulu punya zone. Bawah ni. Satu. Buka candlestick. Nampak Jangan tanya pula nanti macam mana dia dapat. Sini kan tadi kita dah buka line chart. Ada V. So press the lowest pernah sampai sini. So Pak akan tanda. The lowest tu. Sini. So kita tengok. Press masuk tak? Sini dia celup je lah. Sini. Nak tarik kotak-kotak ni. So macam in this case dia tak bagi. Dia tak bagi kotak-kotak hitam tu. Tapi dia bagi macam Pak cakap tadi. Kat sini pun ada kotak-kotak hitam betul tak? Sini tadi. Kan Pak dia cakap. Tanda je lah. Kotak-kotak hitam tu korang jangan entry selagi dia tak touch dekat accurate punya zone. Faham? Panjang tu. Dia mesti masuk juga. Nampak bukan nak bom orang. Ni kotak-kotak hitam punya zone. Ya. Ke mana tu?
Mana pink? Baru Pink Blackpink. lah. Blackpink. Okay, nak bagi korang nampak ni. Tak nampak kat tak tahu lah. Tak nak bezakan untuk zone kotak-kotak hitam. Okay. Ni first entry. Oh ya Allah. Ni first entry. Apabila dia dah break, korang entry ya. Tapi ni floating sikit lah. Berapa pip ke? Ni korang entry sini kan. SL mana? SL bawah zone je. Bawah zone 20 pip. So korang FM lah. FM lah. Bawah apa? 28 pip. Boleh lah tahan. SL kat mana? Macam Pak cakap tadi, SL bawah zone. So korang janganlah. Your SL is my FM Macam mana nak? Ni SL bawah zone ni. Ni kan kita punya kotak tadi. SL. Betul ke? RM200 kau mak ilmu. Yelah, habis tu punya apa? Kelas 1000 lebih. Lepas tu ada faham PPE. Oh, gila Pak, zero pelot. Zero pelot. Benda ni macam mana nak cakap korang kena backtest sendiri. Tu je saya cakap. Korang kena backtest. Kalau korang tengok Pak buat, memang nampak syok. Jadi. Benda ni korang kena berlatih. Yang penting jangan give up lah. Jangan hari ni korang nampak bila Pak buat korang nampak clear. Tapi esok tak backtest sama juga. Tu bila tak jadi, mulalah pergi duk lompat cikgu sini, cikgu sana. Korang kena tahu. Korang ingat macam perangai Bruce Lee. Bruce Lee dia tak takut dengan orang belajar pelbagai teknik. Tapi dia takut apabila orang tu fokus satu teknik je. Setuju tak? Itu Bruce Lee sendiri cakap. Patah lah. Patah. Bruce Lee dengan One Freak saudara. Bruce Lee dengan One Freak saudara. Sebab apa? Kami fokus satu teknik je. Yang penting buat sampai jadi. Kalau orang tu boleh buat, kenapa you guys tak boleh buat? Fikir secara logik. Sedangkan kita ni manusia. Semua benda sama je. Yang penting rajin ataupun malas. Itu je. Betul. Okay, ini adalah untuk setup reversal. Korang nak lagi je? Ada lagi. Apa? Pukul 4.30 bhai. Dia ada Korang ni memang legend bhai. Masalah ni Pak, dia kata nak tengok sel. set. Set. Sekejap Bagi semua kata dia. Pak, Kita orang cuba tengok cikgu dan dia tidur ke? Siapa? Cikgu. Ya tu, cikgu dia tidur dengan anak sekali-sekali dengan dia tidur bhai. Bawa anak lah. Apa? Dia bawa anak lah. Dia bawa anak dia. Oh ya. Sekejap. Ada orang tanya bateri. Ui, betul lah korang ni. Jangan take ayam. Sekejap. 3 minit. Minum air dulu. Ni bau betul. Oi, kepah tu buntut. Ni bau betul OT bhai. Kepah buntut. Buat kopi lu. Serius lah. Korang boleh tahan lagi ni. Semangat lah korang. Bagus lah. Tak apa. Korang gadaikan hari Hidup nasi dulu. bermanfaat. Pak. Ada satu malam ni je. Dia Sampai boleh hari bertahan. Dia mesti bertahan lah. jadi sambung dia sama inside. Macam balik kelab lah lepas inside kan. Mak ai. Banyak bhai follow aku. Ramai Follow aku. Famous lah bang. Sama orang mantap lah. Kau dah Abang. nak tengok setup sell lah. Dia orang minta sell tadi. Nak kena cari tu. Tengok jap.
Part Okay, 20. jap. Setup cells. Tengok tak? Daily dulu. Alhamdulillah. Nak tengok apa? Breakout reversal lah. Dia tu. Breakout Letak reversal. nak bagi. Mantap. Tak apa geng, keep training tu. Tu je. Pegang kata Pak Abu. Betul. Bruce Lee. Dia cakap dia, pepatah dia keluar dia, aku pun lupa lah. Bruce Lee kan dia paling takut kalau orang belajar, dia paling takut kalau orang tu fokus satu teknik sahaja. Kalau orang tu belajar pelbagai teknik, martial art, dia tak goyang langsung. Sebab apa? Dia tahu orang tu takkan fokus satu teknik je. Sebab apa? Bila orang tu fokus satu teknik, dia tahu kat mana dia punya kelemahan. Betul? Usaha takkan nanti hasil. Betul. Takkan Nak kena cari setup je. Nak tunjuk korang untuk sell. Setup Gio ada. reversal. Gio ada? Ya. Dio ada untuk sell. Sebab kita kena cepat geng. Sebab nanti untuk fundamental pula. Time berapa tu kan? Ya. GU. Nak tengok sana tu. Sabar ya. bad time sampai nak muntah. Serius. Apa dia? One break dulu selalu back time berapa ribu screenshot. Tak tahulah, banyak lah. Dulu screenshot tu ada dekat handphone lama. Dekat iPhone 6 sampai hang. Tahu lah berapa banyak. Tak kira. Dia sebenarnya screenshot ni. Screenshot je lah screenshot. Buat apa screenshot? Sebab korang nak buat korang punya refer je. Betul? Tapi kalau korang screenshot, korang tak tengok balik orang punya screenshot pula. Tak ada guna ke tak? Menulis lah. Sebab tu boleh nampak, saya boleh tahu, saya boleh cakap yang market ni selalu buat benda sama sebab saya akan screenshot benda yang sama yang selalu dia buat. Apa ni? Collect CC seorang udah pula extend untuk lampu. Bahaya ni, pecah awal je. One feet dulu saya kata, one feet banyak. Okay gang, aku dah jumpa. Kita cuba Kita cuba. Ada yang request untuk setup style Okay, jap. Ni, aku pakai pen biasa mat untuk lonteng. Bawah kayai. Okay, ini adalah support yang valid. Dengar. Suara Pak clear Ya. Boleh, okay. Alhamdulillah. Okay. Bila dia dah break, kita tunggu dia buat satu perubahan arah. Kita tunggu dia pull back dulu dan buat satu perubahan arah. Dan dia datang sekali lagi, baru kita entry dekat sini. So, contoh dekat sini adalah time frame. Kalau time frame weekly dia buat candle penukaran arah dia, terpulang dekat mana? Kalau weekly, kalau dia buat candle penukaran arah dia dekat daily, jadi weekly H4 H515. Kalau daily, jadi daily H1, daily H4 H15. Tengok market bagi apa. So, macam sekarang ni kita tengok. Sekejap. Okay. Kat line chat tu nanti korang tak nampak. Ni apa ni? Ini adalah satu support yang valid. So, disebabkan apa? Disebabkan ada second move. Okay. Dia dah break. Dia ada buat penukaran arah tak? Korang dah tengok tak dekat time frame daily ni dia ada buat penukaran arah? So boleh ke pakai daily H1? Nak tanya dulu. Boleh ke pakai daily H1 kat sini? Sebab, okay, saya bagi tahu sebab apa tak boleh pakai daily H1? Disebabkan dekat daily ni tak ada candle penukaran arah. Kalau ada candle penukaran arah macam ni, baru boleh ambil daily H1. Sekiranya tak ada, dia tak boleh. Kita kena turun dekat satu time frame. Kita bagi kat H4. Kita tengok apa dia lagi. Okay, tengok ni.
Gang. Ni adalah zone daily tadi. Daily zone. Daily zone dah kena break. Betul? Dia bagi apa kat sini? Kalau korang nak entry kat sini pun boleh juga. Okay. Dia bagi apa kat sini? Penukaran arahan. Tapi ni floating sikit. Ni penukaran arah dia. Okay, nampak? So, macam ni, setup ni dia boleh pakai setup apa ni? Daily apa ni? Daily apa? Cepat. So ni setup daily H4 and 50. Wah, pandai. Bagus lah orang ni. Masih fokus. Walaupun dah pukul 4 pagi, 4:30 pagi. Still fokus. Bagus. Satu semangat lah. Okay. So kita tengok kat sini, kita tukar warna. Saya terpaksa buat benda ni nak bagi semua faham. So korang just tengok je saya buat dan memahami. So dekat sekarang ni, dia satu support yang valid dekat time frame daily. Dekat time frame daily. Dia dah kena break. Tetapi dekat daily tak ada buat kena penukaran arah. So siapa yang jawab tadi dia daily H1 tu salah. Sebab apa? Daily tak ada buat kena penukaran arah. Bila daily tak ada buat penukaran arah, jangan start dekat satu level tu, kita turun dekat time frame. Sebab apa? Kita ada 4 SOP tadi. Korang ada screenshot betul tak? So korang boleh review. Sebab tu saya cakap tadi, yang SOP tu korang screenshot dan letak dekat dinding ataupun depan cermin. So lama-lama nanti korang akan hafal benda tu dan faham. So macam untuk this situation, daily punya SNR yang valid iaitu support yang valid dah kena break, tetapi dekat daily tak ada buat candle penukaran arah. Bila kita turun dekat H4, dia ada buat satu candle penukaran arah. So dia akan jadi setup daily H4 and 15. So dia akan jadi kat sini H4. So kita tandalah kotak ni H4. Bila kotak dekat H4, kita kena entry kat mana? M15. Okay. So kita tengok Bayangkan benda ni semuanya tak ada. Korang bayangkan belah sini ni semua ni tak ada. Okay. Faham? So kita pergi ke M15. Pergi M15 untuk entry zone. M15. Oops. Ni kotak dia. SOP ni memang boleh pakai kat semua pair. Boleh semua pakai. Kau nak pair apa, pakai. Boleh, semua boleh pakai. Jangan risau. Sebab benda ni basic is advanced. Tu je. Korang janganlah terpedaya kelas-kelas kat luar tu orang kata basic bayar 100, basic bayar 1000, naik advance, naik upgrade jadi 3000. Betul lah. Setuju lah apa Pak cakap. Korang kena explore benda ni. Siapa rajin, dia dapat. Siapa tak give up, dia dapat. Benda ni dalam YouTube pun ada bagi tahu juga. Cuma korang je yang pemalas. Nak juga bayar. Orang kata nak kena swap. Ni, price keluar kat atas ni. Kita nak set kat mana? Kat resistance, paling atas. Kalau Pak ambil macam ni, paling atas. Sebab apa? Kita nak low risk. So kat mana dia punya kawasan cocok dia? Kalau Pak nampak macam ni, cocok dia. Tapi untuk double confirmation, kita buka kat candlestick. Kena banyak reject. Jumpa dah. Sini. Kalau Pak macam ni lah. Dia bagi, alhamdulillah. Dia tak bagi, dia pasal. Lah. Ya betul. Ni, macam mana Pak tanda candle cocok tu. Ni, reject. So Pak ambil lah sebagai satu zone. Sebab apa? Kita nak anti selepas ada breakout zone ni je. Bila ada breakout zone ni, dia pull back, dapat entry lah. So mana dia punya zone? Ni, betul? Ni satu resistance. Betul? Ini dia highest. So kita jadikan dia sebagai satu zone.
Ni zone. So zone ni cun lah. Kita tarik dia. Sampai give up Sabika Kamil. Nampak kat sini. Ni. Dia sampai je. Ni kita punya zone betul tak? Ni kita punya zone. Dia sampai. Masuk kat sini. Dia dah break. Dia dah break kotak hitam ni. Dah break kotak hitam. Sebab apa kita tak entry kat sini? Macam Pak cakap tadi. Tunggu dia test zone dulu. Tunggu dia test zone dulu. Baru accurate. Faham? Apabila dia dah accurate, dia break je kotak-kotak hitam, korang entry. Faham tak? Tengok kat sini. Tengok, fokus. Ni kita punya zone, betul. Pink ni zone. So dia spike. Hantar dia punya spike. Kita SL atas structure. Daripada zone 20 feet. Jadi kita kira berapa kita punya SL. Okay, ini kita punya zone. Dia sampai kat sini. Kalau telur tak bersih, jangan entry sini. Ingat benda tu. Kalau telur tak bersih, jangan entry kat sini. Kita tunggu dia break kotak-kotak hitam ni. Dia break kotak-kotak hitam ni. Dia pull back. Entry sini. Kalau yang tak ada telur? Kalau yang tak ada telur, tak boleh entry lah. Benda ni investment, bos. Semua mana-mana investment ada risk. Kalau tak nak risk, kerja bawah orang lah. Okay, setuju lah. So kita tengok berapa dia bagi. Kita tengok. Dia ni kita punya entry zone. Dia spike berapa pip? 5 pip je pun. Kira bye. 6 pip. Atas. So dia punya reward berapa? Kita dapat 34 pip. So kalau korang hold dan stick SL 20 pip, korang tengok. Zone kecil tu. Pandai lah minit nampak ni. Dia takkan pecah. Dia selagi dia tak pecah kita punya zone, dia valid je. Kat sini, kat situ dia bermain lah kita punya emosi. Pandai-pandai korang lah. Macam mana nak jaga emosi. Press ni sebab nama cakap apa press ni press breakout tu. Dia tak press ni setup ni dia tak akan jadi setup yang cantik lah. Sebab press ni dah breakout. Dah breakout. Tapi yang penting dia kena selepas dia breakout, contoh breakout resistant, kita kena fokus buy. Breakout support kita kena fokus sell. So nak tak nak dia kena naik, tapi kita nak kena tahu dekat mana dia nak pull back. Benda ni lah yang Pak ajar. Faham? So dekat sini lah kawasan-kawasan dia pull back. Jelas tak? 20 pip FM. Tu terpulang lah. Saya tak nak lah cakap. Korang sendiri boleh menilai. Korang FM 20 pip dapat berapa? Faham jelas. Tolong. Bagi tahu. Tolong respon. Saya nak tahu ni. Saya tak nak ada seorang pun yang tinggal. Sebab korang bayar benda ni. So saya kesian dekat awak semua. Saya nak korang bayar RM200 ni last. Faham tak? Dah tak payah masuk kelas mana-mana lain. Fokus. Betul? Stop cari teknik-teknik baru. Ingat ayat Gusti. Lima berbala 200 ni saya takkanlah saya nak angkat diri saya sendiri dengan tim saya. Korang sendiri menilai. Tu je. Korang tengok, bukan nak cakap apalah. Kalau korang perasan, ada ke kelas bayar 200, start pada 10.30 sampai sekarang tak habis-habis lagi. Tu je. Betul. Korang boleh menilai sendiri lah benda tu. Takkanlah saya nak puji diri sendiri dengan tim-tim saya. Bazir masa. Buat apa? Korang sendiri menilai. Kami tak nak lah orang kata angkat jual kelas ke apa kan. Tak nak dengan benda macam tu. Sebab apa? Niat kami semua kat sini nak tolong korang. Tu je. Okay. Ada lagi. Okay. Untuk next. Dah 444 dah ni. Ngam. Still 200 lagi Korang yang tak nak keluar. Iya betul tak nak keluar bhai. Aku daripada bateri nak habis tadi. Korang suruh charge. Ini patut tak boleh charge 200 ni Wan. Tapi tak apa. Sebab niat kita nak tolong. Tu je. Dia kena
Kami kita buka nak trade. halong, kami nak tolong. Dulu kita nak trade pun, dulu kita trade tak ada duit, betul tak? Betul. So kita orang betul. faham. Daripada bayar mahal, baik duit tu korang buat depo. Betul? Ya, betul. Tu paling betul. Sebab saya tahu korang semua dekat fasa tu. Lala ajar benda sama juga kalau korang bayar 3,000, 4,000. Ajar pun masih sell dekat resistant, buy dekat Tu kata kebanyakan yang dekat luar sana tu semuanya ilusi. Korang tengok diorang ada ke korang sendiri kan trade mesti ada risk. Kalau profit diorang post, kalau SL diorang tak nak post. So benda tu korang apa yang saya boleh cakap, korang jaga macam mana nak manage kau punya account tu, jangan bagi MC. Sebab apa? Analisis kami semua dah ajar. Dan benda ni macam mana nak build confident, korang kena back test dan forward test. Stop cari benda-benda yang lebih green. Aku dah spend almost 15. Buat depo lah. Banyak baik, tapi tak apa, benda tu satu pengalaman dan satu pengalaman kena ada kesedaran lah benda tu, kena ada kesedaran. Saya pun dah spend almost 5k untuk ilmu saja. Tapi stop lah cari benda-benda sebab korang tak pelik ke? Korang pusing-pusing pergi sana sini, endingnya basic. Setuju tak? Pergi lah mana-mana pun. Dia melekat juga dengan one freak lah. M bersetuju tau, broker bersetuju dengan orang. Lepas ni kalau nak tanya soalan macam mana? Wan, lepas ni kalau nak tanya soalan macam mana? Ada orang tanya. Saya pun tak boleh nak jawab soalan ni. Nanti akhir-akhir nanti. Dah last class nanti kita buat macam ni. Kita ada macam mana. Benda ni pun okay, saya explain lagi satu Gio ada juga kalau korang nak tengok ni untuk setup buy. Ya. Dah setup tunjuk kat orang lah setup, lepas tu kita pergi funder. Ui, blackout rejection belum lagi kan? Oh ya tu. Blackout rejection. Sebab breakout reversal ni sama je dengan setup reversal, cuma berbezanya SNR valid kita telah di break out. Okay. Okay. Mak Jizan pun masuk baik. Korang ni kelakar. Jizan ni lambat baca lah. komen. Okay, next saya terus explain lah. Saya terus explain. Cukup contoh untuk, dah cukup contoh untuk satu untuk buy, satu untuk sell cukup sebab saya nak move ke topik breakout rejection. So saya nak cepatkan sikit lah sebab kita pun kesutukan masa. Okay, cukup tak? Okay. Alright, so saya proceed untuk next topik lah. Okay, untuk next topik adalah untuk breakout rejection. Okay, breakout rejection. Macam ni je breakout rejection. Breakout rejection. Okay, breakout rejection macam tadi first breakout SNR. Breakout SNR dia kena ada satu SNR yang valid lah. Contoh saya tunjuk kat sini ada sistem yang valid, dah kena break, tunggu dia pull back, buat satu penukaran arah, dia pull back dan kita anti dekat sini. Betul? Faham? Okay, ini adalah breakout SNR. Dan untuk breakout rejection dia adalah ini breakout rejection. Ni saya nak tunjuklah perbezaan dia. Tapi sebagai tahu awal ini adalah untuk scalping. Sebab saya tak suka hold. Tu je, lain orang lain cara. Untuk breakout rejection dia macam ni. Untuk breakout rejection, dia tak kira support ataupun resistance yang valid. Dia orang panggil big movement lah. Dekat time frame, mesti orang tanya, bro, time frame berapa bro? Time frame berapa? So kita cakap lah, bro, time frame, higher time frame lah bro. Mana ada orang pakai H4, H1 untuk big movement. Ada je, tapi saya tak suka. Sebab itu saya punya style, suka hati saya. Itu yang saya buat backtest. Daily, weekly, monthly. Ini saya pakai.
Ini apa? Untuk identify bit movement. Ini untuk setup rejection ya. Identify bit movement. Okay. So macam mana bentuk dia? Macam ni. Ingat contoh time frame daily ataupun weekly ataupun monthly lah. So kita akan tengok dia akan buat macam ni. Satu bit movement. Pump kena breakout. Ini adalah bit movement. Ni dinamakan resistance. Bit movement. Dia sama je, cuma breakout SNR tadi dia jadi macam ni. Betul? Betul. Disebabkan apa? Ada SNR yang valid. Tetapi ini kita mark dekat setiap berbentuk V ataupun A. Dia tak ada pun second movement. Tapi still juga boleh buy. Disebabkan apa? Benda ni je kita nak. Disebabkan apa kita nak? Kita nak breakout. Kita nak breakout. So, apabila dia dah datang, apabila dia dah breakout, kita tunggu je benda yang sama untuk entry. Faham? Faham. Bit movement V dan A. Betul? V dan A. Kalau V untuk support lah. Ni. V. Kau faham tak? Cuba bagi tahu. Saya nak tahu mana yang untuk teori lah. Jadi saya akan tunjuk dekat. Faham. Cuma tak ada second movement. Ya, betul. Kalau untuk breakout SNR, kalau untuk breakout SNR, dia kena ada second movement. Kalau macam untuk breakout rejection, untuk makan rejection je, saya bagi tahu awal untuk scalping 30 pip dapat insya-Allah. Kita kena mark setiap berbentuk V untuk macam ni A resistant sell, V support buy. Banyak kali saya ulang benda ni. Kita nak sell dekat resistant, buy kat support. Ada SOP dia tak untuk? Ada. SOP dia sama je macam reversal, cuma beza dia breakout reversal kena ada breakout reversal ada second movement. Kalau breakout rejection, dia dah macam ni je. V ataupun A. Nanti saya tunjuk macam mana nak pakai dia. Faham? Ya betul, BPE. Breakout pullback entry. So tak adalah nanti korang, contohlah kalau setup tu dia ada second movement, SNR yang valid, breakout SNR, ada benda tu korang ambil. Kalau tak ada, nanti kan korang tunggu pula second movement tu. Faham tak? Be flexible. Macam gua sekarang, saya tak tengok lagi. Nanti saya tengok. Faham? So apa yang saya boleh cakap, kalau untuk breakout SNR kena ada resistance yang valid. In case kalau dekat real market, dekat current price, dia tak bagi SNR yang valid dan dia bagi big movement, korang boleh je masuk. Tak perlulah nak kena tunggu SNR yang valid. How to be flexible. Inilah yang saya nak ajar. Jangan terlampau stick ataupun stuck dekat satu tempat je. Faham tak? Cuba bagi tahu. Mungkin korang tak nampak lagi sebab saya tak tunjuk lagi dekat dalam chat. Tapi buat masa sekarang ni faham tak? Okay, saya tunjuk dia punya beza. Saya tunjuk dia punya beza. Okay. Ini adalah 7 jam. Ini adalah breakout SNR. Saya buat perbezaan dia. Ini adalah breakout rejection. Api, bagi sekali api. Ini untuk setup, untuk sell lah. Contoh untuk sell. Okay, fokus tengok.
Tengok nanti tak faham. Ni, breakout SNR, kena ada satu SNR yang valid, dah kena break. Ya, nak kena tunjuk kat korang ni. Tapi korang tak nampak. Ni, breakout. Ini adalah resistance. Ini resistance yang valid disebabkan ada second movement. So apabila dia dah breakout, dia kena pull back. Dia kena pull back dan buat satu candle penukaran arah. Dia buat candle penukaran arah, kita kena tunggu dia turun untuk kita entry. Kita entry sini. SOP dia sama je. Cuma beza dia dekat bahagian, sekejap. Saya lukiskan. Ni, ini untuk breakout rejection lah. Breakout. Ini adalah resistance. Dan resistance ni valid tak? Tapi dia sekadar resistance. Dia tak valid. Tapi kita nak makan rejection. Okay. Bila resistance ni dah kena break, kita kena tunggu dia pull back. Kita kena tunggu pull back. Dia buat juga candle penukaran arah. Step yang sama, jangan pening. Step yang sama, penukaran arah. Dia pull back, kita entry. So, korang jangan pening. Apa beza dia? Beza dekat bahagian sini je. So, apa yang saya cuba cakap, apa yang saya cuba maksudkan, be flexible tu macam mana? Contoh, kalau korang tengok dekat sini, contohlah dekat dalam real market. Okay, contoh. Macam ni, contoh. Okay, kalau kita tengok dekat sini, contoh, sekejap, saya lukis balik. Saya nak tunjukin kat korang. Okay, macam ni, contohlah in case kalau jadi macam ni. Ini kita nak kena fokus apa ni? Fokus apa, geng? Kita nak kena fokus apa? Ada yang jawab sell. Lagi. Saya nak tahu betul ke sell? Kenapa sell? Kenapa korang kata sell? Ngantuk lah ni. Dah breakout? Okey, betul. Disebabkan dah breakout. Yes, betul. Awak Yes, saya betul. SNR valid. Betul ke SNR valid tu? ini bukan SNR tapi big movement. Tapi dia Ini SNR sebab lah. big movement. Sebab tu saya kata, contoh kalau market bagi macam ni, takkanlah kita duk nak menunggu. Contoh, ini real market. Saya tulis terus lah. Sebab benda ni reality. Ni real market. Ni korang nak. Betul. Sebab korang nak. Korang sendiri nak macam korang ni Big Bang. Saya lukis terus. Macam mana, geng? Macam ni. Nampak beza dia? Ini real market. Ini yang korang nak. Sebab apa? Korang nak benda ni. Korang nak tunggu benda ni. Second movement. Betul? Korang nak tunggu benda ni. Faham? Tapi real market, sedangkan real market bagi macam ni. Dia dah breakout. Tapi korang duk tunggu. Korang nak benda ni ada. Second movement. Kena break. Faham? So, apa yang saya cakap tadi, itulah be flexible. Faham? Apa yang market bagi, kita ambil. Apa market tak bagi, biarkan je. Clear tak? Buat masa sekarang clear. Faham tak apa beza dia? Beza dia ini je.
Ini je beza dia. Ini je beza dia. Ini je beza dia. Circle movement dengan beat movement. Faham? Clear? Okay, mantap. Oh, Ipen ada ah. Faham? Jangan buat faham lah. Kalau tak faham, saya cuba explain sekali lagi. Tapi kalau faham, sebab saya nak explain dekat dalam real chat ni. Time frame weekly, daily, monthly. Tapi terus terang, saya suka intraday akan pakai setup kebanyakannya dekat daily lah. Ataupun weekly. Depends, market bagi apa. Okay, faham? So, saya boleh move dekat real chat lah. Okay. Yang tadi tu kenapa bukan sell? Yang mana? Yang ni ke? 1, 2. Teka. Yang mana satu? Cuba bagi tahu dekat mana tu. Satu tu. Yang satu. Kenapa? Ini sell. Ini yang saya cakap. Ini yang Pak cakap. Real market bagi macam ni. Tapi korang real market. Ini saya tak sell. Ini saya tak sell sebab apa? Ini kan dah breakout. Breakout big movement. Breakout. So, saya nak cakap be flexible tu sebab apa? Sebab korang tunggu second movement untuk setup untuk setup breakout. Contoh. Ni. Korang tunggu benda ni. Sekejap. Sorry. Korang tunggu second movement. Faham tak? Okay. Real market tu okay sebab dia macam mana juga. Okay, faham So boleh saya tunjuk dekat real chart. Serius lah faham. Jangan bawa faham. Jangan malu untuk belajar tu je. Sebab kita sama-sama belajar. Faham Okay, ngam. Semua faham. Sebab saya nak semua orang faham. Faham juga Pak. Kau pandai ya. Okay, kita move untuk dekat chart. So, saya tunjuk contoh. Jadi kan korang tanya. Saya tunjuk dua contoh. Dua contoh. Disebabkan kita kekangan masa. Contoh kat mana dia? Baik, diam. Tidur. Okay. Ni saya pakai dekat time frame daily Macam ni. Nampak ni big movement. So kita tandakan dia tu. Kita tandakan dia sebagai satu zone. Buka candlestick. Tanda. Kita pakai warna. Harap Isnin tak MC dah. Boleh jagalah. Kalau modal tu kecil, tunggu dekat second entry. Tunggu kat second entry macam mana yang Pak ajar tu. Jangan entry dekat yang apa, kalau telur tak bersih tu janganlah. Sebab apa kita nak trade yang dekat low risk lah kalau modal kecil. Okay, ini line chart. So kat atas ni lah. So kita tengok zone dia. Zone dia sampai atas ni baik. Okay. So ini adalah dekat time frame daily. Daily punya, dia punya SOP sama je. Daily H1, weekly H4 and 15, weekly H4 and 15, weekly daily H1, daily H4 and 15. Setup RRSS kahwin tak ada Pak. Tadi Wan explain kan untuk. Tu dah. Mesti tidur ni. Tadi dah Wan kan? Kantoi. Entah. Yang mana yang tak tidur? Yang mana yang tak tidur dia dapat. Tak apa. Nanti saya tunjuk kalau ada lah.
Okay, ni sebab sekarang ni saya nak fokus untuk breakout rejection ya. So saya tak nak reverse lah. Sebab macam apa, kita nak semua selari. Okay, sebab kita dah ke depan dah ni, so saya tak nak reverse. Okay, untuk ni ini adalah daily punya big movement. Sekarang ni tengok dia ada tak buat penukaran arah. Korang rasa ada tak dia buat penukaran arah kat sini? Ada tak dia buat penukaran arah kat sini? Korang rasa lah. Tak ada kan? Tak ada. So kalau tak clear, kita bagi turun satu time frame kat bawah H4. Kita tengok. Okay. Bila price dah break, dia buat satu candle penukaran arah. Sini ada, kita entry kat sini. Selagi dia tak dapat break zone ni, korang boleh je fokus buy. Ingat macam Pak cakap tadi, macam ni. Macam Wan sendiri pun cakap, apabila dia dah breakout closing candle, dia dah closing candle daily, contoh ni saya tak daily, maksudnya dia nak naik. Tapi kita nak tahu dia nak pull back dekat mana. Betul, kita kena fokus buy. Tapi nak pull back sampai mana? Itu yang selalu orang tak tahu. Itu yang boleh jadi buy dekat sini, buy kat sini. Memanglah korang MC. Sebab apa tak boleh nak tahu floating. Dah kalau contoh account 50 HD, korang entry exposure, memang MC lah. Faham tak? Itu memang salah korang lah. Sebab tu nak kena faham teknikal dengan macam mana nak jaga account. Faham? Saya tengah makan ni Pak sambil tengok. Bagus. Usaha takkan kianati hasil. Kiranya saya tak kahwin tu pakai dekat settle reversal. Ya, betul. Boleh juga. Sebab kalau saya tak reversal, contoh S bertemu S, ini dah jadi reverse balik ni. Tapi tak apa. Saya try sekali lanjut lah. Contoh ni kan. Contoh saya tak reversal, benda ni je. Contoh R, resistant. Bertemu dengan resistant. Apabila dia dah breakout, ni kan support. Yang macam dia kata big movement. Bila dia dah breakout, dia pull back, entry je kat sini. Ini yang dinamakan R kahwin. Faham? Full margin, ya betul lah. Benda ni memang banyak. Dekat currency ke, kat gold ke, memang banyak benda ni. Korang Macam yang tu Pak, yang kat bawah tu pun buat S bertemu S tau, yang line hijau nampak tu. tu. Nampak. Tak kira stick. Cuma dekat sini kita nak ajar macam mana nak cari zone untuk kita pemajin. Macam mana nak cari zone, betul? Kalau korang tengok benda ni, masuk je. Tengok kata dia apa korang nampak? Enggak nampak tau. Bentar ya, weh, dah mencik kerik ya. Iya tu cekerik ni. Ya, tunjuk ke korang. Okay, tengok. Kalau dia tak sampai, tak ada rezeki. Kalau dia sampai, ada rezeki. Ambil apa benda. Ish, paling. Gila. Weh, GU ke ni? Kan GU kan? EL. Wait lah, sabar. Tadi saya tak apa lah. Jadi saya tak gila lah. EL kan? Tadi tak apa, kita tekan pair tadi tu. Ni lah. Oh, macam mana boleh buka GU tadi? Tak tahu dia tiba-tiba jadinya tu. Sini pun ada juga. Nampak ni S. iPad aku dah tak gila ni. Ni S bertemu dengan S. Break. Benda ni kita nak break up. Kita tanda je dia ni dekat zone. Tengok Ni kita recap balik sekejap. Sebab ada kawan kita tu tanya.
Sampai ya. Bukan nak sembang lah. Lepas Kalau tu kat atas tu, dekat atas tu dia bagi S bertemu S lagi tak? Dia bagi lagi sekali. Tu dia bagi. 2 kali. Ni. S bertemu dengan S. Breakout. S bertemu dengan S. Breakout. Tandakan je. Breakout. Kita nak apa? Kita nak breakout. Sebab tu orang kata breakout ni senang je. Kita tunggu sahaja. Faham? Terbang fokus guys. Kesian cikgu tu. Faham? Faham tak? Faham? Kalau korang faham, bagus. But saya nak tengok feedback. Faham tak faham? Faham. Okay, good. Okay, boleh saya teruskan Boleh saya teruskan untuk setup breakout rejection. Ini breakout rejection. Okay, saya teruskan. Ini adalah breakout rejection. Dia sama je. Cuma beza dia dekat SNR je. Tu je. Jangan pening. Tolonglah jangan pening. Sebab korang dah jauh dah ni. Korang punya fahaman tu dah jauh. Kat sini pun boleh juga kalau korang nak. Ambil bawah ni lah. Lagi clear. Boleh juga kat sini. Okay. Sekejap Okay. Ambil cantikkan dekat candlestick. So macam tadi kita cakap. Dekat daily dia buat penukaran arah tak? Daily tak dia buat penukaran arah, betul tak? So kita pergi turun dekat H4. Kita pergi turun kat H4. Kita tengok apa dia buat. Ini dia ada buat satu candle penukaran arah. Ini adalah zone daily. Dan dia buat satu candle penukaran arah. Selagi zone ni tak break, dia valid untuk buy. Ingat itu je. Faham? So kita buat candlestick untuk tanda. Kita tanda candle penukaran arah ni. Tanda Kita tandakan dia. Okay, macam ni nak tanda candle tahu kan? Cepat tahu tak? Tahu tak nak tanda candle? Tahu tak tahu? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Sekata candle. Okay, tahu kan? Sebab apa tanda kat situ? Disebabkan candle penukaran arah. So, ini akan jadi setup apa? Daily H4 M15. Betul? Daily H4 M15. Kita pergi dekat M15. Tu UFT untuk entry zone. Benda yang sama. Asyik berulang je. Okay. Ini. Price. Keluar kat sini. Kita nak sell. Sell kat mana? Sini ada satu. So, saya akan fokus dekat bawah ni. So, kita akan tanda situ satu. Sekejap. Tukar warna dulu. Situ satu. Buka candlestick. Tengok shadow dia macam mana. Okay, shadow dia bawah tu. Tandakan dia. Okay, first kita dah ada zone. Yang kedua kita kena ada apa? Cocok-cocok. Kat mana cocok-cocok tu? Kalau ada kita ambil. Kalau tak ada, tak ada. Cocok-cocok tu. So macam sekarang ni kita nampak kat sini ya. Sini ada satu cocok-cocok. Nampak candle rejection. Ni. Nampak? Ni. Reject. So kita tarik je. So kita fokus dekat dalam tu je. So kita tengok sampai tak sampai. Tak nak cakap apa lah. Wah malas lah. Ni Tunggu je. Ni aku panggil Apa? zone janda ni. Zone janda. Tengok. Mula-mula kat sini, dia akan buat miss. Tapi kalau siapa yang berani, entry je lah. Tapi kalau saya takkan entry. Saya akan tunggu tu kat dalam zone. Nampak? Tapi boleh entry bila dah settle MDA. Ya betul lah. Kita kena entry bila dah ada MDA lah. Zone darah dia. Tapi betul. Kita tunggu je kita dekat zone. Sebab tu waiting game. Korang boleh je nak entry kat sini. Tapi kalau saya tak lah sebab tunggu kat zone. Trust setup.
Benda ni korang kena try set up lah. Macam ni. Kat sini dia bagi je. Tapi dia dekat dalam sekejap. Mana? Benda ni dia bagi je dekat dalam cocok-cocok breakout ni. Tapi aku takkan entry. Sebab apa? Dia tak touch dekat accurate punya zone. Faham? Korang tengok Korang tengok macam ni. Cakap apa lah. Tengok, selagi dia tak touch dekat kita punya zone bawah ni, dia takkan boleh pergi jauh. Sampai sini je. Tapi bila dia dah accurate, nampak tak? Nampak? Clear tak? Nampak jelas Pak. Bagus. Itu je. So modal tunggu je. Ataupun korang set PO. Malas sangat kan. Set SL dengan PO. Kalau untuk siapa yang malas nak monitor. Yang penting korang kena backtest lah. Untuk kaji win rate ni benda ni. Nampak makin clear kan? Apa itu beza breakout SNR dengan breakout rejection. Faham kan? Nampak sekali lagi aku tunjuk. Ni. Kalau dia buat miss kat sini, sampai sini je. Kalau dia betul dah celup zone kita punya accurate, zone accurate kita, dia akan pergi langgar terus. Legit teruk. Tu korang kena try sendiri lah. Korang kena try sendiri. Benda tu. Sebab benda tu kena try sendiri. Tak boleh lah cakap. Okay, faham? Itu untuk buy lah. Kalau untuk sell, sekejap Kalau untuk sell, padam dulu semua. Kita padam dulu semua. Sell, kita try cari lah. Setup apa ada. Definitely tak jumpa. Kita try cari yang ada big movement weekly lah. Okay. Big movement weekly. Sekejap, tengok sekejap. Sabar ya, bagi saya masa. Tu nak tunjuk kat korang ni. Sini ada satu contoh. Breakout. Nak tanya, ini ada resistance yang valid ke? Cuba. Respon kat sini. Nak tanya, sini resistance yang valid ke? Ya betul, ada. Zizan. Aduh, Zizan. Ada tak resistance yang valid? Siapa yang kata ada tu, cuba bagi tahu dekat saya dekat mana ada, dan siapa yang cakap tak ada tu pun bagi tahu juga dekat saya. Cepat. Macam saya cakap tadi, kita kena be flexible. Sekarang ni kita nak cerita pasal dekat sini. Ada tak SNR yang valid? Tak ada sebab tak ada second movement. Ada, mana satu ada tu. Pening Pak, cuba back. Al-Kawin backup big movement. Okay, saya bagi tahu mak pantai mat benda apa ni? Sabar guys. Okay, kat sini adalah big movement. Wah, yang ni. Korang ni pandai-pandai je lah. Dekat lah sini. Okay, sini adalah resistance. Resistance ni big movement. Big movement. Resistance. Aku ni pun dah kanyok ni. Sini support. Support big movement ni dah kena break. So kita kena fokus sell. Okay. Ada yang ni. Okay. Kita kena fokus sell. So dekat sini, bagi tahu dekat saya, ada tak candle penukaran arah? Ada tak candle penukaran arah? Tak ada. Okey, dua-duanya betul. Terus terang saya cakap dua-duanya betul. Siapa yang ambil setup weekly? Dekat sini ada satu candle penukaran arah. Okey, sekejap saya lukis. Ini pump booth, support ni kena break, support movement kena break. Ada buat satu candle penukaran arah. Okey, kat sini pun betul. Kat sini kita akan entry. Untuk breakout rejection, kita nak scalping je, betul tak? Okey, itu untuk setup weekly lah. Okey, jangan saya tunjuk. Saya tunjuk satu je, jangan risau. Jangan gaduh. Ni
Ni dia punya candle penukaran arah. Ni dia punya candle penukaran arah. Kita tanda. Kita tanda cun-cun. SOP dia sama je. Faham kan? SOP. So weekly